Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Shahibi, Timbalan Nak Chancellor Bahagian Hak Ehwal Pelajar Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah, Rektor UiTM Cawangan Selangor. Yang berbahagia Yang Berusaha Dr. Shah Suzan Zakaria, Pengarah Pusat Pembangunan Pelajar. Yang saya hormati Yang Berusaha juga Dr. Badrul, PM Dr. Badrul Isa, Timbalan Rektor Hak Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor, yang merupakan rakan kongsi kami untuk program kita pada hari ini. Yang dihormati para tetamu jemputan yang ada, timbalan rektor, mungkin ada rektor tadi yang kata nak sampai, timbalan dekan, ketua-ketua unit kepimpinan pelajar, yang dikasih of course mahasiswi, dan kita ada mahasiswa yang hadir juga pada program convention pada hari ini. Dengan penuh perasaan tawaduk, mengharapkan redha serta ampunan dari Ilahi Tuhan Penguasa segenap semesta, pada pagi yang penuh cerah dan penuh bahagia ini, saya mengambil tempat dengan penuh rasa hormat untuk mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada semua peserta. Selamat datang ke UiTM, selamat datang ke UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam. Terima kasih yang terhingga kepada yang berbahagia Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Shahibi, my boss, Timbalan Nak Chancellor Hak Ehwal Pelajar, juga kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ahmad Sazili. Mereka nama ni Sazili seorang, Sazali. So dua-dua ni terima kasih Prof kerana sudi hadir pada program kita pada pagi ini, meluangkan masa untuk memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi untuk bersama kita semua di dalam acara pembukaan Konvensyen Pemerkasaan Kepimpinan Mahasiswi Kebangsaan 2020 ini. Ini membuktikan bahawa mereka sayang kepada kita mahasiswi. Itu yang kita diberi peluang. Ini membuktikan tiada orang kata ketidaksamaan gender. That's why kita pun mahasiswi kena tahu kita berada di sini kerana adanya mereka juga. Okey, kita beri tepukan gemuruh kepada semua kedua-dua profesor dan semua jejaka-jejaka yang ada pada program kita pada hari ini. Kalau tiada mereka, saya rasa kita tak boleh tipulah kan, kami pun tak termampu. Kita terima fitrahnya. Okey, turut saya hormati dan alu-alukan dengan seluruh rasa cukacita adalah para jemputan-jemputan kehormat serta para panelis undangan yang akan mengisi perbicaraan di slot-slot terpilih pada konvensyen ini. So anak-anak mahasiswi dan mahasiswa yang ada akan dibahagikan kepada 6 kluster. Jadi kita akan jumpa figura-figura yang berbeza tapi hebat. Nantikan kemunculan mereka pada petang ini. Hadirin dan hadirat sekalian, kita kata sebuah pepatah daripada kearifan lama, tangan yang menghayun buaian itu mampu menggoncangkan dunia. Ungkapan ini saya perkirakan sebagai sebuah cetusan tentang keampuhan wanita sebagai penggerak peradaban, peneguh kepimpinan dan pemerkasa kesatuan seganding dengan kaum lelaki. Tangan seorang wanita itu sememangnya berazimat, malah tinggi pula nilainya. Di dalam kelembutannya, macam saya cakap lemah lembut je kan? Tapi, careful lah dalam kelembutan, menghayun buaian, mengalir siratan kuasa serta keazaman. Itu kita harapkan mahasiswi yang hadir pada hari ini ada azaman, ada azam yang kuat di situ. Di tangan kita ada kewibawaan yang luar biasa. Buaian yang dihayun menjelmakan seorang anak kecil dan mendewasa lantaran menjadi generasi yang disegani dan dihormati. Cuba kita renungkan sejarah akan susur masa perjalanan manusia, sejarah manusia yang turut merentaskan ratusan malah ribuan wanita yang menjadi sumber teladan, ikutan serta pimpinan dalam merancakkan rencana dunia. Tentunya
ramai tokoh-tokoh pemimpin wanita yang sangat berkaliber, berpengaruh, disegani serta menginspirasi di pelbagai ranah serta lapangan. Misalnya Angela Merkel yang menjadi kaunselor wanita yang pertama di Jerman pada tahun 2005, Theresa May, bekas Perdana Menteri Britain yang telah menjabat posisi tersebut selama 3 tahun, yakni dari tahun 2016 hingga 2019. Bahkan di negara kita sendiri, kita dapat saksikan ramai tokoh-tokoh yang sangat kita kata tak boleh kita perlekehkan. Okey, contoh kita ada Tan Sri Hajar Zainul Munshi Sulaiman, Ibu Zain. Biasa ke nama tu dengar? Lepas ni kita kena tengoklah tokoh-tokoh ni. Tan Sri Aisyah Ghani, Dr. Jamilah Mahmud, aktivis NGO yang mandiri, ahli astrofizik Malaysia serta ketua pengarah agensi angkasa negara Malaysia, sehinggalah kepada kita Menteri Pengajian Tinggi kita. Okey, yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Dan kami di UiTM, kami ada Naib Chancellor kami wanita juga. Ada jugalah, dekat UTM pun ada kan. Tapi saya so ni tokoh-tokoh wanita yang kita ada, dan anda semua ni adalah penyambung kepada legasi ini insya-Allah. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menjelaskan seberingkas intipati utama Konvensyen Pemerkasaan Kepimpinan Mahasiswi Kebangsaan 2022 ini. Ilham ini datangnya dari hasrat-hasrat murni bahagian hak ehwal pelajar UiTM. Okay. Prof Sazili, TNC HCP kami ni, beliau merupakan insan yang mencintai wanita. Okey, lelaki jejaka yang ingin melihat anak-anak gadis, dia kata berjaya. Okey, beliau sangat gusar. Saya faham kegusaran Prof TNC kami bila melihat ramai wanita universiti tapi kurang berada di tampuk kepimpinan negara. Okay. So sebahagiannya perancangan program ini antara lain melibatkan kerjasama serta kesepakatan daripada Badan Majlis Perwakilan Pelajar. Okay, terima kasih kepada semua MPP di UiTM dan juga di Universiti-Universiti Awam, Universiti Swasta dan juga Politeknik, Jawatankuasa Perwakilan Kolej, Kolej-Kolej Kediaman dan Exco-Exco Persatuan daripada seluruh Universiti Awam, Universiti Swasta serta Politeknik. Selaras itu direncanakan seperti yang saya beritahu sebentar tadi, kita ada 6 kluster. Okay, berteraskan kepada kepimpinan, kita ada 6 kluster utama. Yang pertama, patriotism dan perundangan. Yang kedua, keusahawanan dan ekonomi, kesukarelawanan, kesaksamaan sosial, profesional dan kesihatan dan kecantikan. Wanita tidak boleh lari daripada cantik. Betul. So kita ada satu sesi lah untuk kesihatan dan kecantikan. Nak cantik boleh tapi kena sihat juga. Okey? Ready ke nak tengok ni? Mana kluster kecantikan? Ada. Nanti kena ajar kluster lain. Okey? So selanjutnya perbincangan serta diskusi yang bakal dijalankan selama 2 hari ini, kita akan angkat untuk menjadi resolusi. So seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, kluster-kluster yang dicadangkan ini menjadi katalis kepada pendedahan dan pengisian elemen kecemerlangan serta sinergi dalam kepimpinan, mengasah pemikiran global dan pemantapan nilai-nilai profesionalism. Paling mustahak hal ini selari dengan konsep dan nilai-nilai keluarga Malaysia. Tadi kita nyanyi tu, kita tahu juga ada 20 nilai keluarga Malaysia. Apa dia? Nanti kita bagi kuis. Yang juga beriringan dengan rancangan Malaysia ke-12. Bahkan ia juga memenuhi iltizam Matlamat Pembangunan Mampan ataupun SDG. SDG yang mana? SDG 3, Kesihatan dan Kesejahteraan. SDG 4, Pendidikan Berkualiti. SDG 5, Kesaksamaan Gender. Dan SDG 10, Mengurangkan Ketidaksamaan. Hadirin dan hadirat sekalian, lanjutan daripada itu, dengan penuh optimis, bersulamkan cita-cita yang menggunung, saya mengharapkan konvensyen pada kali ini menetaskan buah-buah keberhasilan yang memberangsangkan melalui resolusi-resolusi yang bakal dimuktamadkan sepanjang 2 hari konvensyen ini bermuara. Okey, insya-Allah. Demi sesungguhnya, kita mahukan kepimpinan wanita dan mahasiswi tersanjung di segala persada. Mudah-mudahan dengan izin darinya dan sokongan padu daripada semua yang terlibat, kita bakal membina sebuah realiti
daripada segenap impian serta perancangan. We are looking forward, mahasiswi, anak-anak yang berada di depan kita, depan saya pada hari ini, bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan in 3, 5 or 10 years. Okay? Tanamkan semangat itu, berada di sini bukan sekadar untuk berada di sini, tapi anda ada matlamat yang jelas. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum bersurut undur, izinkanlah saya berkongsi nukilan perosanan mengibrah daripada penyair agung Islami, Maulana Jalaluddin Rumi yang hidup pada abad ke-11 Masihi. Yang saya petik, ini dibantu oleh Dr. Saiful Akram lah. Dr. Saiful ni sangat puitis orangnya, jadi saya bacakanlah puisi ini. Orang tua itu kemarin aku lihat mengelilingi kota, di tangannya suara menyala seperti mencari yang hilang. Aku bertanya kepadanya, apa gerangan yang dicari? Dia menjawab, aku telah bosan bergaul dengan binatang buas. Dadaku telah menjadi sesak dan sukar bernafas. Aku kini sedang mencari manusia jenius dan singa jinak setelah aku kesal oleh para pemalas di sekelilingku. Aku berkata kepadanya, orang yang kamu cari itu tidak ada. Aku pun telah lama mencarinya, tapi tidak aku jumpai. Lantas dia menjawab, sungguh aku harus. Memang tidak mudah untuk ditemukan dan tidak pula ia bersua di jalan-jalan. Berlanjutan daripada puisi ini, saya yakin kita balik kepada rangkap tadi, manusia jenis singa jinak itu berada di depan saya pada hari ini. Okey. Penghujung bicara dengan penuh iltizam serta bekalang semangat. Tadi lemah lembut, sekarang kita bersemangat. Saya pun LP macam Puan Afzan. Okey. Saya berseru kepada semua peserta-peserta convention, bukan sahaja mahasiswi, kepada mahasiswa yang sudi bersama. Okey. Teruskan dan teruskanlah menanjak ke mercu jaya, menjadi cerminan manusia unggul dan berwibawa demi bangsa dan kemanusiaan. Selamat datang. Selamat berkonvensyen, berdiskusi dan berwacana dengan penuh jaya buat menjaring sebuah keberhasilan yang membangganya. Kepadanya jua kita berserah, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Zuraidah Ibrahim.